Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua. Semoga semua kita dipermudahkan lagi untuk beribadat bulan puasa ini. Dan sempena bulan yang mulia ini ingin saya memeriahkan konten-konten di Kupi-Kupi Go dengan berkongsi pelbagai perkongsian ilmiah. Contohnya kisah-kisah Nabi ataupun kisah-kisah daripada hadis. Dan untuk perkongsian pertama ini, saya telah memilih 3 kisah pengajaran orang yang tamak dan sombong di dalam Al-Quran dan juga hadis. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini. 3 kisah pengajaran orang yang sombong ataupun tamak di dalam Al-Quran. 3. Kaum Madian, iaitu kaum Nabi Syuaib alaihissalam, tidak jujur ketika berniaga. Mereka ini tinggal di daerah Ma'an yang terletak di negeri Syam yang hari ini kita kenal sebagai Damsyik. Sebelum Nabi Syuaib alaihissalam diutuskan kepada mereka, kaum ini tinggal di kawasan yang tanahnya subur. Ini membolehkan mereka menjadi satu komuniti pedagang ataupun peniaga yang kaya raya. Namun begitu, kaum ini terkenal dengan gaya hidup yang kuat menipu, pengkhianatan, kemaksiatan dan kemungkaran. Malah kalau berniaga, mereka akan mengubah suai sukatan penimbang untuk menipu pembeli. Sikap mereka ini diriwayatkan di dalam Al-Quran di dalam surah Hud ayat 84 sehingga 86, di mana Nabi Syuaib menyeru umatnya. Baginda berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang lain untukmu selain dari Dia, dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan." Ini seperti juga seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-9 yang berbunyi, "Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang." Walaupun begitu, seruan Nabi Syuaib alaihissalam ini diperlekehkan oleh kaum Madian seperti yang diriwayatkan di dalam surah Hud ayat 91 sehingga 92 yang berbunyi, "Wahai Syuaib, kami tidak mengerti kebanyakan apa yang kamu katakan. Kami memandangmu sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak kerana keluargamu, nescaya kami melemparmu, dan kamu bukanlah seorang yang dipandang mulia di sisi kami." Pemerintah kaum Madian pun turut memperlekehkan Nabi Syuaib seperti yang diriwayatkan di dalam surah Al-Araf ayat 88 yang berbunyi, "Ketua-ketua yang sombong takbur berkata, sesungguhnya kami akan mengusirmu wahai Syuaib dan orang-orang yang beriman yang menjadi pengikut-pengikutmu di negeri ini." Disebabkan ini, Nabi Syuaib meminta dari Allah untuk mendatangkan bencana kepada kaum Madian. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahang yang sangat panas. Kepanasan ini tidak dapat dilegakan dengan meminum air. Haba itu kemudian membakar kulit mereka walaupun mereka berada di tempat yang teduh. Ini membuatkan mereka berlarian ke sana sini meronta kepanasan, sehinggalah mereka melihat gumpalan awan hitam, maka kesemua mereka segera pergi ke bawah awan untuk berlindung. Setelah kesemua mereka berada di bawah awan, tiba-tiba jatuh percikan api dari awan tersebut diiringi oleh suara guruh yang sangat dahsyat. Tanah tempat mereka berdiri pula bergoncang, membuatkan mereka terjatuh menimpa sesama sendiri, dan akhirnya mereka mati dalam keadaan diazab. Berakhirlah kisah kaum Madian yang sombong dan tamak. Kisah seksaan mereka ini ada diceritakan di dalam surah Hud ayat ke-94. Kisah kedua, kisah Qarun, sombong, angkuh dan menunjuk-nunjuk bila menjadi kaya. Kisah seterusnya diriwayatkan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Qasas ayat 76 tentang seorang pemuda yang hidup ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Malah ada yang berpendapat Qarun ialah sepupu kepada Nabi Musa. Sebelum menjadi kaya raya, Qarun adalah seorang yang alim. Walaupun tidak memiliki kekayaan, tetapi dia mempunyai ilmu agama yang tinggi. Diceritakan, Qarun mempunyai suara yang merdu ketika membaca kitab Taurat. Sewaktu dia masih miskin, dia adalah seorang yang kuat bersedekah. Walaupun dia tidak mempunyai harta, tetapi dia masih lagi gemar untuk membantu golongan fakir miskin. Dengan itu, ada suatu hari dia meminta kepada Nabi Musa alaihissalam supaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia diberikan kekayaan
kekayaan dan dia dapat membantu lebih ramai orang. Doa Nabi Musa dimakbulkan dan Qarun pun diberikan kekayaan seperti yang disebut di dalam surah Al-Qasas ayat 76. Menurut tafsiran Ibnu Abbas pula, harta Qarun ini sangat banyak sehingga saiz kunci gudang tempat menyimpan harta-hartanya ini perlu diangkat oleh 60 ekor bigal ataupun binatang kacukan di antara kuda dan keldai. Sementara 40 orang lelaki berbadan sasa diperlukan untuk mengangkat kunci ini. Ada juga tafsiran yang menceritakan bila Qarun keluar dari rumah, dia akan didampingi oleh 600 orang pelayan terdiri daripada 300 orang lelaki dan 300 orang wanita, sementara dikelilingi oleh 4,000 pengawal dengan kenderaan berkuda. Ini adalah untuk menunjuk-nunjuk kekayaan yang dimilikinya. Qarun dari seorang yang alim berubah menjadi seorang yang bongkak, sombong dan menunjuk-nunjuk. Dia dengan angkuhnya percaya kekayaannya ini ialah hasil daripada titik peluh dia sendiri, bukannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ada satu ketika dia tidak mahu membayar zakat kerana tidak mahu hartanya berkurangan. Disebabkan kesombongan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menenggelamkan Qarun, rumah dan harta-hartanya di dalam perut bumi, seperti di dalam surah Al-Qasas ayat 81. 1. Kisah pekebun di Kampung Darwan, kedekut berkongsi harta. Kisah ini diceritakan di dalam surah Al-Qalam ayat 18 sehingga 32 tentang seorang tukang kebun dan 3 orang anaknya yang hidup di negeri Yaman. Pemilik tukang kebun ini seorang yang pemurah. Bila tiba masa kebunnya berbuah, dia akan memberikan sebahagian daripada hasil buah ini kepada golongan fakir miskin. Sebahagian lagi kepada ahli keluarganya dan baki buah akan dijual di pasar. Anak-anak pemilik kebun ini kemudian mendapat idea supaya mereka tidak memberikan buah-buah ini kepada orang miskin tetapi menjual kesemuanya di pasar. Ini supaya keuntungan yang mereka dapat lebih banyak, tetapi cadangan ini ditolak oleh ayah mereka. Tidak sehingga ayah mereka meninggal dunia dan mewariskan tanah ini kepada 3 orang anaknya tadi. 3 orang anaknya tidak mengikut jejak langkah ayah mereka. Mereka berhenti memberikan buah kepada orang miskin dan menjual kesemuanya di pasar. Ini membuatkan keuntungan mereka berlipat kali ganda. Sehinggalah ada suatu hari diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 19 sehingga 20, ketika mereka sedang tidur, kebun mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi abu. Bila mereka turun ke kebun, mereka dikejutkan dengan kawasan kebun yang sudah musnah. Mereka pulang ke rumah dengan kekecewaan. Setelah berbincang, mereka memutuskan untuk memajukan semula kebun dan bila tanaman berbuah, mereka akan memberikan sebahagian buah ini kepada golongan fakir miskin, seperti yang dilakukan oleh ayah mereka dahulu. Itulah kisah terakhir kita pada hari ini tentang pengajaran orang yang sombong dan tamak di dalam Al-Quran dan hadis. Terima kasih kerana menonton. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada anda semua dan sekali lagi saya ingin ingatkan konten Kupi-Kupi Go bulan ini banyak perkongsian seperti ini untuk kita meraihkan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Apapun, saya jumpa pada episod yang seterusnya. Selamat berpuasa kepada semua. Kupi-Kupi Go menarik setiap hari.